Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar macam mana kita nak tukar unit masa yang melibatkan jam dan hari. Maksudnya daripada jam nak tukar hari macam mana, ataupun kalau diberikan hari kita nak tukar dalam bentuk jam macam mana. Okey, jadi sebelum kita tengok contoh-contoh macam mana kita nak tukar unit masa kedua-dua ni, kita tengok dulu apa kaitan dia antara jam dan hari. Okey, jadi kaitan jam dan hari adalah satu hari bersamaan dengan 24 jam. Yang ni cikgu rasa kamu dah pernah tahulah benda ni. Okey, jadi satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi sekiranya kita nak tukarkan unit yang lebih besar, antara jam dengan hari, yang lebih besar adalah hari lah. Okey, unit yang lebih besar hari, kita nak tukar kepada jam, kita akan gunakan operasi darab. Okey, sebab kita nak gandakan nilai tu. Okey, jadi kita akan darab dengan berapa? Tengok balik. Tengok balik apa kaitan dia. Kaitan dia adalah 24. Jadi kita akan darab dengan 24. Okey, jadi kalau daripada jam pula yang unit yang lebih kecil ni kita nak tukar menjadi hari, kita akan gunakan bahagi 24. Okey, kenapa 24? Ini sebab tadi kita dah tengok dah apa kaitan antara jam dan hari. Okay, jadi sebenarnya nak tukar unit masa ni semuanya senang. Cuma kita kena tahu apa perkaitan antara kedua-dua unit yang diminta. Jadi untuk hari ini kebetulan soalan tanya tentang jam dan hari, jadi kita cari dulu apa kaitan dia. Jadi selepas ni senang, kita akan gunakan dua-dua operasi ini. Okey, contoh kalau ditanyakan 27 hari bersamaan dengan berapa jam. Jadi kalau satu hari 24 jam. Kalau 27 hari kita nak buat macam mana? Okey, jadi tadi kita dah tengok hari kita nak tukar jadi jam, kita kena darab 24. Okey, jadi kita ambil sahaja apa yang soalan bagi dan kita darabkan dengan 24. Darab 24 ni memang jalan kerja dia. Tidak akan berubah. Yang berubah adalah pada soalan. Okey, jadi kita ambil 27, kita darab dengan 24. Sekarang ni kita nak darab dengan 2 digit. Jadi kita ingat baliklah macam mana kita nak darab 2 digit. Okay, so kita selesaikan dulu ni sifir 4 ni dulu. Okay, warna purple tu . So kita selesaikan seperti biasa. Pastikan kita tahu sifir. Kalau tak tahu, macam biasa yang selalu cikgu ingatkan, kita senaraikan sifir di bahagian tepi. Jangan selalu sangat tengok jangan main tipu lah orang kata kan. Jangan selalu sangat tengok sifir yang dekat belakang buku tulis kita tu. Okay, sebab bila kita selalu sangat tengok, kita tak ada usaha untuk kita nak tahu ataupun kita nak kuasai sifir tu. Jadi kalau kamu tak hafal sifir, cikgu minta tuliskan sifir ataupun senaraikan sifir dekat bahagian tepi ataupun dekat buku kosong. Okay, selesai yang 4, kita akan mulakan dengan sifir 2 pula. Tapi jangan lupa, okay, bila kita darab 2 digit, baris yang kedua mesti mula dengan sifar dulu. Mesti. Okay, jadi barulah kita start dengan 2 darab 7 ni. Okay, jadi 2 darab 7, 14. Okay, sebaris . Sebaris dengan 2 tadi. Jawapan dia. Okay, 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Okay, kita jumlahkan seperti biasa dan kita akan dapat 648 jam. Itu sahaja. Ini yang paling penting. Kita kena tahu nak darab berapa ataupun nak bahagi berapa. Ini yang paling penting. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. 8 hari 13 jam tapi dia nak dalam jam sahaja. Macam mana pula tu? Okey, jadi sekarang kita ada 2 unit, hari dengan jam. So nak tukar dua-dua ke? Sekarang ni kamu tengoklah antara hari dengan jam, yang mana kita kena ubah? Kita kena ubah 8 hari ini sahaja. Sebab 13 jam ni memang dah dalam unit jam. Jadi kita nak tukar macam mana lagi? So 13 jam ni kita biar dulu. Kita tukar dulu 8 hari ni. Okay, jadi hari nak tukar jadi jam tadi kita dah dapat darab 24. So kita darab dulu 24 dengan 8. Ataupun kamu nak 8 darab 24 boleh je mana-mana. Cuma cikgu lebih suka digit yang lebih banyak lah dekat atas. Okay, kita darab seperti biasa sifir 8. Okay, kita dapat 192 jam. Okay, itu untuk 8 hari sahaja. Tapi bila ada ekstra 13 jam ni, kita kena buat apa? Kita gabungkan kedua-duanya. Sekarang ni 8 hari tadi kita dah dapat dalam jam. 13 jam ni kita tak
ubah sebab memang dalam bentuk jam. Jadi apa nak buat? Kita gabungkan. Jangan biarkan 13 jam ni tak ada buat apa-apa. 13 jam tu mana boleh hilang macam tu je. So kita jumlahkan kedua-dua untuk dapatkan, kita jumlahkan untuk dapat 205 jam. Jadi bila kamu ada dua unit yang berbeza, tengok jawapan nak dalam apa. Sekarang ni jawapan nak dalam jam. So yang mana dah memang sedia dalam bentuk jam, kita jangan usik dulu. Kita ubah dulu, kita tukar dulu unit yang berbeza. Jadi hari nak tukar jadi jam, kita dah darab 24 tadi. Dah dapat jawapan, ni 192 ni dalam jam lah. Jadi kita gabungkan dengan 13 jam pada soalan. Sekali lagi, satu lagi contoh yang melibatkan dua unit yang berbeza tapi jawapan dia nak dalam satu unit sahaja. Dia nak dalam jam sahaja. Jadi antara dua ni, yang mana kita kena usik? Kita cuma kena usik 10 hari sahaja. 10 jam kita biar dia relax dulu. Sebab dia dah memang dalam jam, jadi nak tukar pun tak ada guna. So kita akan ubah dulu 10 hari ni. Jadi 10 hari nak tukar jadi jam. Jalan kerja yang sama kita darabkan dengan 24. Kamu boleh gunakan jalan kerja panjang macam biasa ataupun kamu nak gunakan cara arrow pun boleh juga. Cara anak panah ya. So 24 ni tak ada titiknya. So kita letaklah titik dekat hujung sekali. Benda ni kita dah belajar banyak kali. Siapa-siapa yang baru tonton video cikgu, kamu boleh tengok video-video tahun 4 cikgu yang lain. Cikgu ada ajar tentang darab menggunakan cara anak panah ni. So 10 ada satu sifar, kita akan gerakkan ke sebelah kanan sebanyak sekali. Titik dah berubah. Tempat kosong yang ada ni kita letakkan, kita gantikan dengan sifar untuk dapatkan 240 jam. Apa nak buat dengan 240 jam? Kita akan gabungkan dengan 10 jam ekstra yang soalan bagi tadi. So kita akan tambahkan sahaja kedua-duanya untuk dapatkan 250 jam. Kali ni terbalik. Daripada unit yang kecil nak tukar kepada unit yang besar. So kalau daripada kecil nak tukar ke besar, kita akan gunakan operasi bahagi. Tapi nak bahagi berapa? So kita tengok balik apa kaitan antara jam dengan hari tadi. Satu hari 24 jam. Jadi kita akan bahagi dengan 24 juga. Kalau tadi darab, kali ni kita bahagi pula. So kita bahagilah seperti biasa. Kita ada 144. Bahagi dengan 24, pastikan kamu ada dulu sifir 24 dan cikgu pun ada ajar dah. Ada satu video macam mana nak membina sifir 2 digit ni. Jadi siapa yang tak reti lagi, boleh pause kejap ataupun boleh tutup kejap video ni, pergi cari balik macam mana nak bina sifir 2 digit. Jadi kita tengoklah. Yang pertama 1 of course lah tak cukup. Yang kedua kita gabungkan 14 nak bahagi 24 pun tak cukup. Kita terus letak sifar. Kita terus ambil yang penuh 144. Tengok dalam senarai sifir ada tak? Ada. Darab 6. Jadi kita letakkan 6 sebagai jawapan dan kita tolak habis 144. Tak ada baki, jadi jawapannya adalah 6 hari. Jadi kalau orang kata, saya ambil masa 144 jam untuk menyiapkan tugasan saya. Maksud dia apa? Maksud dia perlukan 6 hari. Sama sahaja. Cuma menggunakan unit yang berbeza. Kali ni 170 jam nak tukar kepada hari. Sama juga kita akan gunakan bahagi 24 sebab yang kecil nak tukar jadi besar. So kita guna bahagi. Alright, jadi kita macam biasa. Kita ada 170 bahagi 24. Pastikan sifir 24 kita ada untuk rujukan kita lah. Jadi yang pertama 1 nak bahagi 24 tak cukup, kita terus letak sifar. 17 nak bahagi 24 pun tak cukup, terus letak sifar. Dan kita ambil terus ke semuanya 170. Kalau tak ada yang tepat, kita ambil yang paling hampir. Dah jumpa 168. Jadi kita letakkan jawapan 7. Nak tolak dengan 168 dan kita akan dapat baki 2. Kalau ada baki ni macam mana pula? Selalunya bila kita bahagi ada baki, kita jadikan perpuluhan. Tapi bila dalam unit masa, kita tak payah nak tukar nak tambah pula titik dekat belakang ni, tambah pula sifar, tak payah.
Okey, kita dah dapat dah jawapan sebenarnya. Okey, yang ini jawapan, okey, ini jawapan dia akan jadi unit hari dan bakinya ataupun lebihan dia akan menjadi jam. Okey, jawapan dia akan jadi unit yang besar, baki akan jadi unit yang kecil. Okey, jadi pada soalan ni kita tak bolehlah tulis 7 hari sahaja sebab 2 jam ni masih lagi dikira. Dia tak boleh hilang macam tu je. Okey, jadi untuk jawapan kita kena tukar jadi 7 hari 2 jam. Dua-dua jawapan kita kena tulis. Okey, kita cuba tengok lagi satu yang melibatkan hari dengan jam ni. Alright, 230 jam nak tukar kepada hari. Jalan kerja yang sama kita akan bahagi dengan 24. So kita buat jalan kerja dia dulu. Okey, sifar 24 ada. Baik, 2 tak cukup, terus letak sifar. 23 nak bahagi 24 pun tak cukup, terus letak sifar. So kita ambil yang penuh 230, kita cari yang paling hampir. Alright, 9. Okey, 9 letakkan jawapan, kita tolak dengan 216. Okey, kita cari baki dia. Alright, kali ini bila dah dapat macam ni pun sama macam tadi. Kita tak payah sibuk-sibuk nak letak perpuluhan, kita nak selesaikan sampai habis, tak payah. Okey, kita dah terus boleh dapat jawapan. Jawapan akan jadi unit yang besar iaitu hari dan lebihan baki akan jadi unit yang lebih kecil iaitu jam. Okey, jadi pada soalan ni kita kena ubah sikitlah cara nak tulis jawapan. Dia tak bolehlah tulis hari sahaja. So jawapan untuk soalan ini adalah 9 hari 14 jam. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran hari ini. Tukar unit masa sangat senang dengan syarat kita tahu apa perkaitan antara kedua-dua unit masa tu. Okey, jadi pastikan kamu tahu dulu kaitan dia, barulah senang kita nak tengok nak darab berapa ataupun nak bahagi dengan berapa. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.